Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Hamka atau nama sebenarnya Abdul Malik bin Karim Amrullah lahir pada 16 Februari 1908 di Ranah Minangkabau, Sumatera Barat dan meninggal dunia di Jakarta pada 24 Julai 1981. Beliau dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Beliau meninggalkan 10 orang anak, 7 lelaki dan 3 perempuan. Nama Hamka bukan sahaja terkenal di Indonesia, malah di Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa negara Arab. Beliau diberi gelaran Buya, panggilan masyarakat Minangkabau yang bermaksud ayah atau seorang yang dihormati. Tahun 70-an hingga 80-an, Buya Hamka memang menjadi oase rohani lewat siaran-siaran di radio. Buat yang belum tahu, Buya Hamka adalah ulama karismatik yang berasal dari Minangkabau yang dikenal karena menjadi tokoh Muhammadiyah serta sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI paling pertama. Kah bekerja sebagai penulis di Harian Pelita Andalas yang awalnya merupakan surat kabar Tionghoa Melayu. Ini menandai kiprah Hamka sebagai jurnalis dan penulis. Buya Hamka menikah dengan Siti Raham pada 5 April 1929. Kala itu, Hamka berusia 21 tahun, sementara istrinya berusia 15 tahun. Tanpa membicarakan pengalamannya yang sempat dipenjara atas perintah Soekarno karena difitnah bersekongkol akan membunuh sang presiden. Hamka menjadi salah satu korban undang-undang anti-subversif yang diterapkan kala itu. Walaupun dipenjara Soekarno, justru di kemudian hari Hamkahlah yang menjadi imam sholat jenazah saat Soekarno berpulang. Sehingga kan dia dituduh oleh Soekarno pada masa itu sebagai orang yang pro Malaysia. Dia ditangkap dan dipenjarakan 2 tahun dia dalam penjara. Tak silap saya tahun 1944 sehingga 46. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir. Terima kasih Kak Soekarno. Sebab dia penjarakan aku 2 tahun tu, aku boleh menyiapkan tafsir Al-Azhar, satu tafsir yang masyhur, tafsir yang sangat-sangat berjasa kepada dunia. Pendidikannya kurang. Sekolah SD yang 3 tahun pun tidak tamat. Ketidaktamatan di sekolah-sekolah itu memacu dirinya. 10 tahun dia sudah bisa berlangganan di perpustakaan. Jadi kalau usia 10 tahun, 12 tahun dia sudah mulai membaca ilmu agama, tasawuf, fikih, sejarah, roman. Ya, ayah itu memang baik sekali. Cara bicaranya untuk anak laki-laki lain, untuk anak perempuan lain. Memang John Hamka antara orang yang sangat jujur lah dengan perasaan dia. Kalau dia marah, dia akan tulis karya-karya yang ada kemarahannya. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Itu dia tulis ketika dia sangat-sangat menyanggah pandangan itu, dia sangat marah sebab fitnah. Tapi dalam fitnah itu ada santunannya. Hamka dia tak boleh duduk dengan orang punya pandangan. Dia kata dia bagi pandangan, orang nak terima, orang tak terima sudah. Masa dia ketua ulama, dia keluarkan pandangan fatwa haram sambut hari Natal. Pemerintah tak terima, dia letak jawatan. Kan dia ni pendidikan dia lebih kepada tradisional, banyak menuntut ilmu dengan ayah dia. Tapi nak kata hebatnya dia, Universiti Al-Azhar Mesir bagi gelaran doktor pada dia, dan universiti kita di Malaysia, UKM juga bagi gelaran doktor kepada Pak Hamka. Walhal dia, kita tengok pendidikan dia lebih kepada tradisional, tapi hebatnya dia seorang ulama, seorang pendakwah yang hebat sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat. Seterusnya, kita dapat lihat pula pada cara Buya Hamka menegur orang yang berilmu dengan teguran yang berilmu dan bukti yang diperolehinya sendiri. Di sini kita dapat melihat menerusi buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Diceritakan dalam buku ini, pada tahun 1958, Mufti Johor pada ketika itu bernama Datuk Syed Alwi Tahir Al-Haddad memberi kenyataan di dalam akhbar Semenanjung yang disebut tiada guna kerana mengelirukan orang ramai. Kaum muda menyebabkan 30 juta jadi komunis. Tuduhan yang dibuat oleh Mufti Johor ini hanyalah dakwaan yang dangkal tanpa membuat sebarang usul periksa yang mendalam. Jadi, Buya Hamka menegur cara Mufti Johor memberikan kenyataannya melalui penulisan. Buya Hamka membahaskan satu persatu kenyataan Mufti Johor tersebut di dalam buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Dalam buku tersebut, terdapat satu halaman di mana Buya Hamka menerangkan
Gerakan kaum muda Turki dan gerakan kaum muda Indonesia adalah tidak sama. Kaum muda Turki merupakan gerakan politik, manakala kaum muda Indonesia merupakan gerakan agama. Tidak dapat disangka lagi, menerusi buku tersebut, kita dapat merasai betapa sopannya, berbudi dan berhemahnya cara Buya Hamka menegur Mufti Johor. Buya Hamka telah dididik seawal 6 tahun oleh ayahnya, Haji Abdul Karim, untuk menyewa ilmu. Sewaktu usianya 16 tahun, beliau telah ke Jakarta untuk belajar tentang perbandingan antara pergerakan politik Islam dan pergerakan sosial. Beliau menghabiskan sepanjang hidupnya dengan menyewa ilmu tanpa henti untuk meneruskan generasi bapanya. Apa yang lagi menarik, sewaktu 17 tahun Buya Hamka dijadikan pemimpin Muhammadiyah. Hal ini jelas menampakkan bahawa kepimpinan dan kepribadian Buya Hamka sudah lahir sejak kecil lagi. Pemikiran Buya Hamka sangatlah mendalam dan disebabkan itu, beliau telah mendapat gelaran Dr. Honoris Causa oleh Universiti Al-Azhar kerana penguasaan banyak bahasa. Bukan itu sahaja, Hamka juga hebat menghasilkan beberapa karya yang sering didengar dan ditonton oleh masyarakat kita hingga ke hari ini, iaitu Tenggelamnya Kaabah Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah yang telah diangkat dalam filem layar lebar. Karya-karya yang dihasilkan oleh beliau telah dijadikan buku teks sastera di luar negara seperti Singapura dan diterbitkan di Asia Tenggara. Seterusnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diterbitkan pada tahun 1938 oleh Hamka. Cerita ini berlatarkan zaman penjajahan Belanda dan berkisahkan kisah cinta tragis antara Zainuddin, iaitu seorang pemuda campuran Minangkabau dan Bugis, dan Hayati, seorang wanita berketurunan Minangkabau. Namun, hubungan cinta mereka dihalang kerana Zainuddin dianggap orang luar oleh masyarakat Batipuh atau Minang kerana ibunya berketurunan Makassar dan beliau juga bukan seorang yang kaya. Kisah ini mencapai kemuncak apabila Zainuddin mendapati Hayati telah bertunang dengan Aziz dan dia terpaksa menyaksikan majlis perkahwinan mereka. Dengan perasaan berputus asa, Zainuddin akhirnya memilih untuk menjauhkan diri daripada Hayati kerana percaya cinta mereka mustahil. Beliau kemudiannya membangunkan karirnya sebagai seorang penulis terkenal dan dari situ beliau bertemu semula dengan Hayati dan Aziz di Surabaya. Pertemuan mereka membawa kepada tragedi di mana Aziz membunuh diri, Hayati meninggal akibat insiden tenggelamnya kapal Van der Wijk yang dinaikinya semasa dalam perjalanan ke kampung halamannya setelah cintanya ditolak oleh Zainuddin, dan kematian Zainuddin setelah beberapa tahun kerana sakit. Novel ini meneroka tema cinta, pengorbanan, kelas sosial dan pertembungan antara budaya tradisional Minangkabau dan pengaruh barat semasa zaman penjajahan Belanda. Ia juga memberi penerangan tentang perjuangan individu yang terperangkap antara keinginan peribadi mereka dan jangkaan masyarakat. Novel ini juga telah diadaptasikan ke dalam filem 2013 arahan Sunil Suraya. Menceritakan kehidupan Mariah, seorang wanita malang yang diceraikan suami pertamanya akibat termakan fitnah keluarga sendiri. Mariah dipisahkan daripada anaknya Sofian dan dihalau keluar hanya selai sepinggang. Takdir berkata lain apabila dia terpedaya dengan suami keduanya yang begitu utamatkan harta.
Maria sekali lagi diceraikan yang membawanya hidup sebagai seorang pelacur. Pertemuan semula Maria dan anaknya Sofian dalam satu situasi yang tidak begitu baik kerana Sofian ditugaskan sebagai peguam Maria di mahkamah atas kesalahan membunuh. Namun bagi Maria, dia gembira kerana dapat disatukan semula dengan anaknya walau dalam situasi begitu. Dan Maria telah meninggal dunia sebelum keputusan mahkamah dibicarakan. Hanya selepas beberapa ketika barulah ayah Sofian menceritakan bahawa Maria yang dibelanya di mahkamah merupakan ibunya. Moral daripada cerita ini, kasih seorang ibu akan berkekalan selamanya dan fitnah itu mampu membunuh kehidupan seorang, jadi kita tidak seharusnya terburu-buru dalam menilai kesalahan seseorang.